3 kali, tak boleh lebih. 3 kali ni nak pergi gerak yang seterusnya berapa jarak? Kadang-kadang kita nak pergi soft depan, dah kosong, orang tu batal wuduk, maka dia pun keluar. Habis dia keluar, kita nak pergi depan, kadang-kadang depan tu jauh, kita tak boleh langkah 3 kali, mesti lebih. Maka berapa banyak kita boleh gerak? Pertama mesti 3 kali. Bagaimana nak membezakan jarak 3 kali dengan jarak yang selepas daripada itu? Lepas 3, okay, diam sebentar, sambung 3 balik, diam sebentar, sambung 3 kembali. Maka ulama sebut adalah dia punya jarak adalah sekadar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gerak lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gerak lagi. Itu jarak. Kita kadang-kadang tak tahu jarak, kena tahu. Ini berkenaan dengan jarak. Jadi begitu juga kita nak sebut tadi pada minggu yang sudah berkenaan dengan hukum orang yang tayamum ataupun orang yang ada masalah. Yang pertama adalah masalah air tidak kena pada anggota tubuh badan. Ini kita akan bahas nanti pada bab tayamum nanti. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunnah muakkadah dan kelebihannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunnah ini adalah rugi, bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kerana perkara-perkara yang sunnah merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib-wajib. Jadi kita lihat sunnah, walaupun ia sunnah, kita jangan sebut bahawa sunnah ayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkih dalam sudut definisinya, iaitu orang yang ketika mana dia buat dapat pahala, ketika mana tidak buat maka tidak dapat apa-apa. Jadi ini kadang-kadang sunnah tu apa? Sunnah tu buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tak buat tak apa tu masalah. Kalau boleh kita kata sunnah itu buat itu baik, tak buat itu sangat rugi. Itu lebih bagus. Macam kita solat, solat apa? Solat dia ada rukun. Pertama yang rukun, yang wajib. Yang kedua ada sunat hai'ah, yang ketiga ada sunat ab'ad. Maka sunnah-sunnah ni, sunat hai'ah ni sunat yang kecil-kecil. Itu pergerakan kita letak at-tahiyatul mubarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, gerak dengan baik. Dengan baik itu sunnah hai'ah. Habis sunnah hai'ah, orang kata buat tak apa, akhirnya dia sembahyang tunggang langgang. Jadi biarlah kita kata buat itu dapat pahala yang cukup besar dan dia menampung. Kalau kita wuduk hanya sekali kita ambil, memang wajib sekali. Dan oleh wajib sekali, kalau kita tidak sempurna sekali, akhirnya tidak sah wuduk. Maka lebih elok 3 kali. Itu yang kita perlu buat. Itu juga dalam kita sembahyang kan. Sembahyang wajibnya apa? Wajibnya menutup aurat. Maka ustaz, kalau saya lelaki sembahyang pakai tuala, lepas habis wuduk tu pakai tuala, Allahu akbar, sah tak sah? Sah. So apa? Pusat hingga lutut. Tetapi tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang pakai singlet, sembahyang pakai pakai seluar, hanya bawah pada lutut. Ini orang tak ada akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita masuk hotel 5 bintang. Diorang pergi Pan Pacific ke, pergi Crystal Hotel ke, pergilah hotel-hotel yang besar ni, pakai tuala je pergi. Pakai tuala pergi hotel. Rasa-rasa dia bagi masuk tak? Ni gimana ni? Pergi hotel ke? Kenapa pakai ni? Suka hati saya lah. Duit ada tak? Duit ada banyak. Tak ada. Dia tak akan tanya duit. Dia tanya kenapa pakai macam ni. Kita nak pergi hotel tak boleh pakai gitu. Dan saya mencabar bagi siapa-siapa yang suka sembahyang pakai singlet, suka sembahyang hanya pakai sekadarnya, nanti dia pergi kerja pakai singlet je. Jangan pakai tie, jangan pakai coat, pakai singlet pergi kerja. Rasa bos marah tak? Bos tu tak okey. Apa masalah saya? Kerana kita tak ada akhlak dalam pergi kerja. Depan Allah lebih akhlak yang kita perlu jaga. Jaga adab-adab kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sambung pada bab yang kelima, iaitu adab-adab bertayamum. Kita lihat, apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana, dia ada sebab. Yang pertama, ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya. Maksudnya faqdul ma' ba'dal bahsihi. Hilangnya air, tidak ada air selepas mana kita mencari. Kalau tak cari tak boleh. Tengok buka paip, tak ada air, terus tayamum, tak boleh. Mesti cari tempat yang terdekat jaraknya. Ada tak kat masjid, ada tak dekat rumah jiran sebelah, minta dia. Jadi ini syarat pertama, tidak ada air selepas mencari. Kalau belum mencari tidak boleh. Yang kedua, atau sebab uzur sakit. Uzur sakit. Bagaimana uzur sakit? Sakit yang tidak boleh kena air, maka ketika itu dia dibolehkan untuk tayamum. Jadi kita bahas sikit berkenaan uzur sakit ni.
uzur sakit. Pertama syarat di kalangan para ulama meletakkan bahawa dalam kitab Fathul Qarib menceritakan berkenaan ketika mana sakit, maka tidak boleh air menyentuh anggota wuduk. Maka ketika itu dia perlu tayamum pada anggota yang tidak boleh kena air. Contoh, kita basuh kepala, kita punya sakit dekat kaki. Kaki balut. Kaki balut. Bila kaki balut, semua kena guna air. Muka, tangan, kepala, sampai kepada kaki, tayamum untuk kaki. Tayamum untuk kaki bukan kita basuh kaki dengan debu, tak. Tetapi kita tayamum seperti biasa, iaitu anggotanya pertama muka, yang kedua tangan. Itu je. Jangan sakit kaki dia ambil debu sapu kaki, salah. Tapi tetap dia kena wuduk seperti biasa sampai kepada kaki, barulah dia tayamum untuk kaki. Nawaitul istibahati solah lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Itu anggota kaki. Tapi dia ada syarat. Syarat yang pertama, qadru istimsaki. Ketika mana balutan itu hanya balutan sekadarnya sahaja. Faham? Dia kena balut sekadar. Kalau dia luka satu jengkal, maka balutnya satu jengkal. Kalau balutnya lebih, tidak boleh. Dia mesti balut sekadar. Tak boleh lebih. Dia tak boleh. Kenapa kita nak kenakan pertama anggota, yang pertama anggota sikit tu dengan air, anggota yang tak boleh kena baru tayamum. Itu yang kita kena buat. Ataupun sekadar balutan, pemegang balutan. Contohnya kadang-kadang sejengkal sini, maka kita luka. Tak boleh kita luka hanya balut sini, dia kena balut sikit supaya dia boleh melekat. Maka ketika itu dibolehkan oleh ulama Syafi'iyah. Kita kena faham, maksudnya tak boleh lebih. Itu syarat. Tak boleh lebih daripada sekadar. Kalau luka sikit, sikit je. Jangan lebih-lebih. Kita kadang luka sikit tapi dia punya tampal melampau. Sakit tangan. Jadi kita sekadarnya. Kemudian yang kedua, anggota itu anggota yang bukan anggota tayamum. Apa dia? Muka dan tangan. Anggota tayamum tak boleh. Jadi kalaulah anggota tayamum yang kena, contohnya luka kita di tangan, maka ketika itu kita tayamum juga. Kita ambil debu, kita sapu dekat bahagian yang melekat tu. Tetapi wajib qada ketika mana selesai kita daripada luka tersebut. Ambil wuduk balik kena qada. Tetapi kalau anggota yang bukan anggota tayamum, kita hanya tayamum seperti biasa, tetapi tidak wajib untuk qada semula. Itu yang kita kena faham. Kita kadang tak faham, selama ni kita tak faham. Jadi kalau anggota itu anggota tayamum, muka luka sini, maka tak boleh kena air. Apa ketika itu kita tayamum, tayamum pun tak boleh kena sini. Sebab apa? Luka. Maka dia perlu untuk qada solat dia selepas mana selesai daripada dia pulih sedia kala seperti biasa. Itu kita kena faham. Tak adalah boleh tanya kemudian. Kemudian yang ketiga, dari syarat tadi, syarat kita adalah pertama, orang yang sakit dia mesti sebelum dibalut dia dalam keadaan bersuci, iaitu berwuduk. Itu syaratnya. Kemudian ketika mana dia dah suci tu, barulah dia dioperate ataupun dia dibalut lukanya setelah mana dia berwuduk. Kalau dia belum ambil wuduk sebelum dia dibalut, maka dia sepanjang solatnya ketika mana dia dalam keadaan sakit, dia perlu untuk mengqadaknya semula. Kena faham. Doktor-doktor yang ada doktor di sini kena faham berkenaan dengan perkara-perkara yang begini. Kemudian yang ketiga, atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas atau sebab ditahan di dalam penjara. Air ada. Kat mana? Tu dekat kolam. Depan kolam ada singa besar. Kita tak ada air kat rumah. Sampai kolam, air ada. Tapi singa tengah jaga. Munda mandi. Boleh tak sampai ke air tu? Tawakal tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Jalan terus. Kena faham harimau mati. Tak boleh. Elok dia tinggalkan kerana ada binatang buas di sana. Nak sampai ada ular sawu besar melilit-lilit tengah berdengkur kat situ. Nak pergi ke? Dia nak semayang ni. Semayang kerana Allah Ta'ala. Air tak boleh sampai. Maka dia dibolehkan tayamum walaupun air depan mata. Sebab apa? Sebab terhalang. Yang kedua, ataupun dia terkepung dalam penjara. Air ada. Mana? Air ada kat luar. Kat balai polis ada air. Macam mana ambil wuduk? Penjara tak boleh close. Boleh tak saya minta izin nak ambil wuduk? Mana boleh? Nanti bawa lagi. Jadi kita tak boleh, maka boleh tayamum. Sediakan pasir, letak debu, kemudian bertayamumlah pada ketika itu. Kita akan sambung sedikit selepas azan isyak. Wallahu a'lam.